seperti yang kita telah lalui tadi, saya ingin cek semula untuk yang pertama. Pastikan pelajar-pelajar hanya ada pen. Tunjukkan pen dengan cikgu. Baik. Okey. Calculator. Okey, turunkan 3 helai kertas. Okay, baik, turunkan. Okay, dan memastikan semua peserta-peserta menggunakan email MOE untuk pertandingan ini. Saya dapat tengok semua menggunakan email tersebut kerana saya dapat tengok nama anda semua. Baik, itu bagus. Baik, seterusnya adalah saya ingin pastikan anda telah on kedua-dua kamera anda, depan dan belakang. Okay, sekarang saya nak anda lambai ke kamera belakang. Tengok kamera belakang dan lambai. Tengok dan lambai. Tengok ke belakang dan lambai. Wave to the camera, Say hi, yeah. Thank you very much, okay, for your response. Okay, jadi kita seperti biasa, peraturan, kita ada 2 pusingan, anda semua sudah maklum. Okay, tempoh masa untuk pusingan pertama adalah 15 saat. Okay, jadi saya berhak menyuruh anda mengulang semula sekiranya jawapan anda tidak jelas. Okay, jadi sila nyatakan dengan jelas jawapan anda, terutama apabila menyebut pilihan B ataupun D. Okay, kalau anda jawab B, lebih baik anda sertakan B for boy, for example. Okay, supaya saya dapat dengar yang jelas, ataupun for D for dog ataupun donkey. Okay, donkey lah kita gunakan biar jauh sikit. Okay, boy and donkey, supaya ia jelas. Faham tak semua? Faham? Alright, okay. Seterusnya kita akan ada super quiz selepas itu. Okay, super quiz selepas soalan adjektif diberikan, okay, dan ia boleh berlarutan jika kita masih ada draw ataupun seri di kalangan kedua-dua pasukan. Okay, kita akan penalize sekiranya anda melanggar peraturan seperti mengganggu pasukan lain ataupun anda hilangkah macam manakah, kita peraturan tu masih sama lagi, kita kekalkan. Jadi anda kena patuhi semua peraturan-peraturan seperti mana yang telah kita kekalkan pada pagi tadi. Right. So kita akan bagi amaran sekiranya ada pelanggaran tingkah laku dilakukan oleh pelajar-pelajar ataupun peserta-peserta, dan kita hanya beri 2 peluang saja, okay, untuk satu pasukan itu sekiranya dilakukan tanpa sengaja. Right, dan kita boleh disqualify anda sekiranya anda melanggar peraturan-peraturan tersebut. Okay, saya dari masa ke semasa saya akan semak keadaan anda untuk memastikan anda tidak dapat bantuan daripada apa-apa sumber, dan supaya kita dapat pemenang yang terbaik. Alright, markah diberikan masih macam tadi juga. Okay, tidak perubahan untuk itu. Okay, dan saya ingin mengucapkan best of luck kepada semua yang akan bertanding selepas ini. Okay, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada pengurusi majlis. Silakan. Okay, terima kasih Encik Nurul Azhar atas penerangan tersebut. Okay, so kita akan mulakan pertandingan ini sekarang. Okay, semua dah ready ya? Semua peserta? Okay, so sekejap ya, saya share screen. Sebelum tu pengurusi majlis, Saya? sebentar ya. Saya nak kena pasti dulu peserta reserve ataupun simpanan untuk Negeri Sembilan, siapa dia? Ada di sini tak? Dia berada di bilik reserve. Okey. Alright, yang ni yang untuk Selangor, peserta yang daripada yang tu untuk reserve ada di sini tak? Tak ada juga, tadi saya dah masuk di bilik reserve tadi. Baik. Jadi semua yang ada sini adalah pemain-pemain bukan reserve So untuk saya confirm sekali lagi sebelum saya mulakan,
Untuk negeri 9, peserta pertama adalah Aina Nadira, betul? Kedua, Eng Se Hong. Dan ketiga, Kirani anak perempuan Iswaran. Dan untuk Selangor, peserta pertama Yap Guan Jin. Peserta kedua Sushil anak lelaki M. Saravanan. Dan peserta ketiga Andrian Roshan Percival. Betul ya? Okey. So kalau semua dah okey, kita akan mulakan sekarang. Okey. Soalan pertama, okey, untuk pusingan pertama, untuk peserta dari negeri 9 iaitu Aina Nadira binti Fadil. Okay. Soalan pertama, di manakah kedudukan kelenjar thymus di dalam badan manusia? Question number 1, where is thymus gland located in human body? A. Sistem endokrin. A. Endocrine system. B. Sistem respirasi. B. Respiration system. C. Sistem limfa. C. Lymphatic system. D. Sistem integumen. D. Integumentary system. Masa bermula sekarang. D. Donkey. Sila ulang sekali lagi. D. Donkey. D. Donkey. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk negeri 9. Okey, untuk peserta kedua, soalan kedua. Bagaimanakah fenomena ada bunyi bising, boleh dengar suara saya dengan clear ke? Okay. Boleh. Okey, nombor 2, bagaimanakah fenomena logam maya berlaku? Question number 2, how does mirage phenomenon occur? A. Penyebaran cahaya. A. Dispersion of light. B. Penyerakan cahaya. B. Scattering of light. C. Pantulan cahaya. C. Reflection of light. D. Pembiasan cahaya. D. Refraction of light. Masa menjawab bermula sekarang. D. Donkey. Masa dah tamat. Jawapan betul. 5 markah untuk negeri 9. Okey, soalan seterusnya untuk peserta nombor 3, Kirani anak perempuan Iswaran. Zaman kemunculan dan kepupusan dinosaur di bumi dikenali sebagai zaman. The era of the emergence and extinction of dinosaurs on Earth is known as dash era. A. Cenozoic. A. Cenozoic. B. Paleozoic. B. Paleozoic. C. Mesozoic. C. Mesozoic. Dan D. Proterozoic. D. Proterozoic. Masa menjawab bermula sekarang. A. Okey, masa menjawab dah tamat. Jawapan salah. 0 markah untuk negeri 9. Okey, terima kasih pasukan negeri 9. Seterusnya kita beralih ke peserta daripada Selangor. Soalan pertama untuk peserta pertama iaitu Yap Guan Jin. Okay. Soalan 4, kelangsungan hidup organisma bergantung kepada kebolehannya untuk bergerak balas dengan persekitaran yang menunjukkan tindakan pantas tetapi gerak balas jangka masa singkat. Survival of an organism depends on its ability to respond to changes in the environment which allows fast-acting but short-lived responses. Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan sistem yang terlibat.
Based on the statement above, state the system involves A. Sistem rangka, A. Skeletal system, B. Sistem peredaran darah, B. Blood circulatory system, C. Sistem saraf, C. Nervous system, D. Sistem endokrin, D. Endocrine system. Masa menjawab bermula sekarang. C. Nervous system. Okey, masa menjawab dah tamat. Jawapan anda salah. 0 markah untuk Selangor. Okey, seterusnya untuk peserta kedua dari Selangor, Syushil anak lelaki M. Sarvanan. Okey, soalan 5, apakah nombor neutron dalam isotop uranium 238? Question number 5, what is the number of neutrons in this isotope of uranium 238? A 92, A 92, B 146, B 146, C 238, C 238, D 119, D 119. Masa menjawab bermula sekarang. B. Okey, masa menjawab tamat. Selangor, ulang sekali lagi jawapan anda. B for boy. Terima kasih. Jawapan anda betul. 5 markah. Okey, seterusnya soalan untuk peserta nombor 3, Adrian Roshan. Soalan 6. Apakah fungsi kutikal berkilat pada permukaan atas daun? Question number 6. What is the function of the shiny cuticle on the upper surface of the leaf? A. Mengurangkan transpirasi, A. Reduces transpiration, B. Meminimumkan kehilangan air, D. Minimizes water loss, C. Membantu cegah kelayuan, C. Helps prevent wilting, D. Mengurangkan penyerapan karbon dioksida, D. Reduces carbon dioxide absorption. Okay, masa menjawab bermula sekarang. B. Minimizes water loss. Jawapan betul. 5 markah. Okey, terima kasih pasukan daripada Selangor. Seterusnya kita beralih semula ke pasukan dari Negeri Sembilan. Dalam berikut untuk peserta pertama, Aina Nadira. Nombor 7, namakan sistem yang mengangkut bahan yang diperlukan ke sel-sel dan mengangkut hasil buangan untuk disingkirkan keluar dari sel. Namakan, name the system that transport the required substances to the cells and transport the waste products to be eliminated out of the cells. A. Sistem respirasi, A. Respiratory system, B. Sistem kardiovaskular, B. Cardiovascular system, C. Sistem saraf, C. Nervous system, D. Sistem pernafasan, D. Breathing system. Masa menjawab bermula sekarang. A. Okay, masa tamat. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk Negeri Sembilan. Okay, soalan seterusnya untuk peserta kedua Negeri Sembilan, Eng Se Hong.
Okay, soalan 8. Antara yang berikut, yang manakah merupakan ciri sempurna bagi tumbuhan berbunga ini? Question 8. Which of the following is a common feature of this flowering plant? A. Pokok berbatang kayu. A. Woody stem. B. Daun berurat jejala. B. Leaves with network like veins. C. Berakar serabut. C. Fibrous root. D. Mempunyai 2 cotyledon. D. Has 2 cotyledons. Masa menjawab bermula sekarang. C. Okay, masa menjawab tamat. Jawapan adalah betul, 5 markah. Soalan seterusnya untuk peserta ketiga Negeri Sembilan Kirani. Apakah yang mempengaruhi bentuk magnetosfera? What affects the shape of magnetosphere? A. Semarak suria. A. Prominence. B. Angin suria. B. Solar wind. C. Nyalaan suria. C. Solar flare. D. Lentingan jisim corona. D. Coronal mass ejection. Masa menjawab bermula sekarang. A. Okay, masa menjawab tamat. Boleh ulang semula jawapan anda? A. Jawapan adalah salah. Tiada markah untuk Negeri Sembilan. Okay, terima kasih pasukan dari Negeri Sembilan. Seterusnya kita beralih ke pasukan dari Selangor. Okay, soalan berikutnya untuk Yap Guan Jin. Okay. Soalan 10. Siapakah yang mencadangkan bahawa matahari adalah pusat sistem suria? Who proposed that the sun is the center of solar system? A. Ptolemy. B. Kepler. C. Aristotle. D. Copernicus. Masa menjawab bermula sekarang. B. Copernicus. Okay, masa tamat. Jawapan anda adalah betul, 5 markah. Okay, soalan seterusnya untuk Sushil, anak lelaki and Sarvanan. Soalan 11. Maltase mencernakan maltosa menjadi glukosa. Maltase digest maltose into glucose. Protease mencernakan dipeptida menjadi asid amino. Protease digest dipeptides into amino acids. Proses pencernaan ini berlaku di this digestive process takes place in A. Mulut. A. Mouth. B. Perut. B. Stomach. C. Duodenum. C. Duodenum. D. Usus kecil. D. Small intestine. Masa menjawab bermula sekarang. A. Mouth. Jawapan anda salah. 0 markah untuk Selangor. Okey, soalan seterusnya untuk Adrian Roshan. Okay, soalan 12. Perkara manakah yang perlu diambil kira untuk penggunaan sesuatu produk dalam jejak karbon? What factors should be considered for the use of a product in carbon footprint? A. Material product. A. Product material. B. Quality product. B. Product quality. C. Jangka hayat produk. C. Product lifespan. D. Kegunaan produk. D. Product use. Masa bermula sekarang.
C. Product lifespan. Okey, masa tamat. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk Selangor. Okey, terima kasih pasukan daripada Selangor. Kita beralih kepada pasukan dari Negeri Sembilan. Soalan seterusnya untuk Aina Nadira. 13. Antara bahasa pengaturcaraan yang sering digunakan dalam teknologi masa kini ialah Python. Namakan penterjemah bagi bahasa pengaturcaraan Python. Among the programming languages that are often used in technology today is Python. Name the translator for the Python programming language. A. Penghimpun, A. Assembly, B. Pentafsir, B. Interpreter, C. Pengcompile, C. Compiler, D. Pemalar, D. Constant. Masa menjawab bermula sekarang. B for boy. Okay, masa tamat. Jawapan anda adalah betul. 5 markah. Okay, soalan seterusnya untuk Eng Sei Hong. Okay, 14. Antara berikut yang manakah format bagi fail Python? Which of the following is the format for a Python file? A. *b, B *pyp, C *py, D *pt. Masa menjawab bermula sekarang. C. Okay, masa menjawab tamat. Jawapan anda adalah betul. 5 markah. Okay, seterusnya soalan untuk Kirani. Soalan 15. Salah satu kepentingan nombor per-16an adalah untuk mewakili warna pada alatan digital dalam suatu model warna. Antara berikut, jenis model warna manakah yang dimaksudkan berdasarkan pernyataan tersebut? One of the importance of hexadecimal numbers is to represent colors on digital devices in a color model. Which of the following type of color models is meant based on the statement? A. Model warna RYB, A. RYB color model, B. Model warna CMY, B. CMY color model, C. Model warna RGB, C. RGB color model, D. Model warna CMYK, D. CMYK color model. Masa bermula sekarang. C. Okay, masa tamat. Jawapan anda adalah betul. 5 markah. Okey, terima kasih pasukan dari Negeri Sembilan. Seterusnya kita beralih ke pasukan daripada Selangor. Soalan seterusnya untuk Yap Guan Jin. Isyarat tanpa wayar boleh digunakan dalam sistem komunikasi data jarak jauh. Yang manakah dua komponen bagi sistem komunikasi ini berinteraksi dengan isyarat tanpa wayar yang bergerak dengan jarak jauh? Wireless signals can be used in long-distance data communication systems. Which two components of this communication system interact with the wireless signals that travel a long distance? A. Sumber dan pengekut, A. Source and encoder,
D. Destinasi dan storan. B. Destination and storage. C. Penerima dan penyahkut. C. Receiver and decoder. D. Pemancar dan penerima. D. Transmitter and receiver. Masa menjawab bermula sekarang. Masa tamat. D. Transmitter and receiver. Masa telah tamat dan tiada jawapan diterima daripada peserta Selangor. Kosong markah untuk Selangor. Okay, soalan seterusnya untuk Sushil. 17. Berikut adalah ciri-ciri yang dapat membantu manusia menyelesaikan masalah yang kompleks dalam IR 4.0. Kecuali the following are the features that can help humans solve complex problems in IR 4.0 except A. Automasi, A. Automation, B. Analysis dan Big Data, B. Analysis and Big Data, C. Simulasi, C. Simulation, D. Integrasi standard, D. Standard integration. Masa menjawab bermula sekarang. A. Okay, masa menjawab tamat. Jawapan salah. Tiada markah untuk Selangor. Sebentar, Puan Pengerusi. Okay. Okay, saya hentikan sekejap perlawanan ni. Okay, saya tengok ada masalah tadi. Siapa ada masalah? Tadi mic saya ada problem. Dia cakap not functioning, so I have to use my phone at the back there, which take some time for me to go back there. Okay, macam ni. Try to unmute when the timer is at 8 seconds, but you only show up the pop-up that say my mic is not functioning just now. I have to refresh the page, but if I refresh the page, it will take more than 15 seconds, so I just have to go back and use my phone to unmute. Okay, macam ni ya. Okay, we understand your conditions, okay, but we have to be fair with everyone. Okay, we ask you to fix your problem. Can you fix your problem? I give you 5 minutes to fix your problem. Can you do it now, the problem? Before proceed with other questions? Just now I was talking and it was not working again. So maybe I just use my phone to answer the question. If that is the case, maybe you have to face at the back then. Yeah, I have to face at the back. Alright? So nothing much that we can do here, okay, from our side, because the technique part, okay, the internet connection and so on, okay, we cannot help you on that, okay? Yeah, I'm sorry, but that's also my first time, so Yeah. it's also... Yeah. We try our best to help you, but if we cannot have your answer within that stipulated time, then maybe we have to, give you 0 for that, okay? Because you follow the rule, yeah, Hope you understand that one. Alright. Okay, Puan Pengerusi, kita boleh teruskan. Ya. Okay, soalan seterusnya untuk Adrian Roshan. Okay, 18. Antara berikut yang manakah peranan teknologi internet dan IoT dalam konteks IR 4.0? Which role do internet technologies and the IoT play in the context of IR 4.0? A. Mereka bentuk pangkalan untuk menghubungkan barang-barang seharian. A. They form the base to connect everyday items. B. Mereka membentuk antara lain asas komunikasi corporate. B. They form, among
among others, the base for corporate communication. C. Mereka membentuk asas untuk pengeluaran yang mesra alam. C. They form the base for an environmental friendly production. D. Menyelesaikan masalah sukar dan meramalkan masalah sebelum ia berlaku. D. Solve difficult problem and predicting problem before it happens. Okay, masa menjawab bermula sekarang. D for donkey. Okay, masa tamat. Jawapan salah, tiada markah untuk Selangor. Okay, terima kasih pasukan daripada Selangor. Okay, kita beralih kepada pasukan dari Negeri Sembilan. Soalan berikutnya untuk Aina Nabila. Okay, nombor 19, dash adalah istilah umum untuk koleksi rangkaian komputer dalam sesuatu organisasi. Dash is a general term for a collection of computer networks in an organization. A. Extranet, B. Intranet, C. Internet, D. Network. Masa menjawab bermula sekarang. D. Donkey. Okay, masa tamat. Jawapan anda salah, tiada markah untuk Negeri Sembilan. Okay, soalan seterusnya untuk Eng Sei Hong. Okay, soalan 20, kod yang manakah digunakan untuk mewakili aksara pada papan kekunci komputer? Question number 20, which code is used to represent characters on a computer keyboard? A. Code ASCII, B. Code EBCDIE, C. Code Morse, D. Code ESF. Okay, masa menjawab bermula sekarang. A. Okay, masa tamat. Jawapan betul, 5 markah untuk Negeri Sembilan. Okey, soalan seterusnya untuk Kirani. Okay, maklumat berikut adalah tentang fail image. Data image tidak boleh dimampatkan. Saiz fail adalah besar. Image berkualiti tinggi. Berdasarkan maklumat itu, nyatakan fail image yang betul. Question number 21, the following information is about image files. Image data cannot be compressed. File size is large. High quality images. Based on that information, specify the correct image file. A. Bitmap, BMP. B. Tag image file format, TIFF. C. Graphic interchange format, GIF. D. Joint photographic expert group, JPEG. Okay, masa menjawab bermula sekarang. D. Donkey. Okay, masa tamat. Jawapan anda salah, tiada markah untuk Negeri Sembilan. Okay, terima kasih pasukan Negeri Sembilan. Seterusnya kita beralih kepada pasukan Negeri Selangor. Okay, soalan seterusnya untuk Yap Guan Jin. Okay, soalan 22. Antara berikut, yang manakah kekunci primer bagi entiti markah? Question number 22. Which of the following is the primary key for the markah entity?
A. Nombor KP, B. Markah ID, C. Nama, D. Kelas. Masa menjawab bermula sekarang. D. Markah ID. Jawapan adalah betul. Okay, Lima markah. soalan seterusnya untuk Sushil. Okay, soalan 23. Berdasarkan format fail audio, yang manakah susunan saiz fail mengikut tertib menaik untuk fail yang ditukarkan daripada audio yang sama? Question 23. Based on the audio file format, which is the order of file size in ascending order for files converted from the same audio file? A. MP3, WAV, MIDI, B. MIDI, MP3, WAV, C. WAV, MP3, MIDI, D. WAV, MIDI, MP3. Masa menjawab bermula sekarang. D. Okay, masa tamat. Sila ulang jawapan anda. D for donkey. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk Selangor. Okay, seterusnya soalan untuk Adrian. Okay, soalan 24. Berdasarkan gambar watak kartun Upin dan Ipin ini, yang manakah bukan ciri persamaan yang dapat dipesan? Question 24. Based on the picture of cartoon characters Upin and Ipin, which of the following is not a similarity that can be identified? A. Jenis kasut, A. Types of shoes, B. Berat badan, B. Body weight, C. Bilangan kaki, C. Number of legs, D. Jenis seluar, D. Type of pants. Masa bermula sekarang. B for boy. Masa menjawab tamat. Jawapan anda betul. 5 markah. Okey. Terima kasih pasukan Selangor. Seterusnya kembali ke pasukan Negeri Sembilan. Soalan seterusnya untuk Aina Nadira. Soalan 25. Proses membuang sesuatu bahagian daripada bahan supaya menjadi bentuk yang dikehendaki. Penerangan ini merujuk kepada kaedah pembuatan yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu produk. Nyatakan kaedah pembuatan tersebut. The process of removing a part of a material so that it becomes the desired shape. This description refers to the manufacturing method used to produce a product. State the method of manufacture. A. Tuangan, A. Casting, B. Pembentukan, B. Forming, C. Pemesinan, C. Machining, D. Acuan, D. Molding. Masa menjawab bermula sekarang. B. Boy. Masa tamat. Jawapan anda adalah salah. Tiada markah untuk Negeri Sembilan. Okay, soalan seterusnya untuk Eng Sai Hong. Soalan 26. Mengurus, mengarah atau mengawal atur tindakan
agar reka bentuk mekatronik berfungsi automatik atau separa automatik. Apakah sistem mekatronik tersebut? Question 26. Manage, direct or regulate actions so that mechatronic design works automatically or semi-automatically. What is a mechatronic system? A. System electric. A. Electrical system. B. Sistem kawalan dan pengaturcaraan. B. Control and programming system. C. System mechanical. C. Mechanical system. D. System electronic. D. Electronic system. Masa menjawab pemula sekarang. B. Boy. Okey, masa menjawab tamat. Jawapan betul, 5 markah untuk Negeri Sembilan. Okay, soalan seterusnya untuk Kirani. Soalan 27. Yang manakah berikut menerangkan kenapa kabel gentian optik adalah pilihan yang lebih baik dari wayar kupung dalam kegunaan telefon dan internet? Question 27. Which of the following statements best explain why optical fiber cable is preferred over copper wire in telephone and internet applications? A. Kabel gentian optik boleh digunakan pakai di dalam dan di luar bilik. A. Optical fiber cable can be used both indoors and outdoors. B. Kabel gentian optik lebih fleksibel dan tiada sumber kuasa yang diperlukan. Optical fiber cable is more flexible and needs no power source. C. Kabel gentian optik lebih mudah dibuat dan dipasang dalam bangunan. C. Optical fiber cable is easier to manufacture and install into office buildings. D. Kabel gentian optik lebih kurang sensitif terhadap suhu dan gangguan elektromagnetik. D. Optical fiber cable is less sensitive to temperature and electromagnetic interference. Masa menjawab pemula sekarang. B for boy. Masa menjawab tamat. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk Negeri Sembilan. Okey, terima kasih pasukan Negeri Sembilan. Seterusnya kita beralih kepada pasukan Negeri Selangor. Soalan seterusnya untuk Yap Guan Jing. Okay, soalan 28. Antara ciri wayar kupung tolok 14 yang panjangnya 20 kaki, yang manakah yang paling terpengaruh sekiranya suhu meningkat sebanyak 30 darjah Celsius? Which of the following would be most affected if the temperature of a 20 feet long 14 gauge copper wire is increased by 30 degrees Celsius? A. Takat lebar wayar. A. The melting point of the wire. B. Rintangan wayar. B. The electrical resistance of the wire. C. Kelajuan pemprosesan signal dalam wayar. C. The signal processing speed of the wire. D. Arah alih arus dalam wire. D. The direction of current flow within the wire. Masa menjawab bermula sekarang. C. Masa menjawab tamat. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk Selangor. Okay, seterusnya soalan untuk Sushil. Soalan 29. Konkrit adalah bahan terbaik untuk foundation disebabkan oleh ciri berikut.
concrete is an excellent material for foundations because it has which of the following properties? A. Kekenyalan yang tinggi, A. High elasticity, B. Kebolehterlapan yang tinggi, B. High permeability, C. Kekuatan tegangan tinggi, C. High tensile strength, D. Kebolehmampatan yang tinggi, D. High compression strength. Masa menjawab bermula sekarang. C. Okay, masa tamat. Jawapan anda salah, tiada markah untuk Selangor. Okay, so soalan seterusnya untuk Adrian Roshan. Soalan 30. Gambar rajah berikut menunjukkan satu segmen gentian optik yang digunakan dalam rangkaian komunikasi. Yang manakah yang berikut membenarkan data dihantar melalui gentian optik? The diagram below represents a section of optical fiber cable used in a communication network. Which of the following allows optical fiber to transmit data? A. Pemesongan cahaya penuh, A. Total bending of light, B. Penyebaran cahaya penuh, B. Total dispersion of light, C. Pantulan dalaman penuh, C. Total internal reflection, D. Pembelauan dalaman penuh, D. Total internal refraction. Masa bermula sekarang. C. Total internal reflection. Masa tamat. Jawapan anda betul, 5 markah. Okey, terima kasih pasukan dari Selangor. Kita kembali kepada pasukan Negeri Sembilan. Soalan seterusnya untuk Aina Nadira. Okay, soalan 31. Lukisan kejuruteraan yang lengkap dapat memberi data-data serta keterangan-keterangan berkenaan projek yang hendak disiapkan. Data-data yang diberi oleh suatu lukisan kejuruteraan adalah seperti berikut kecuali A complete engineering drawing can provide data and information about the project to be completed. The data provided by the engineering drawings are as follows, except A. Rupa bentuk asal projek yang hendak dibuat, A. The original appearance of the project to be made, B. Penyudahan kerja projek tersebut, B. Completion of the project work, C. Jenis logam benda kerja, C. Type of metal workpiece, D. Cara pasang dan memadam, D. How to install and delete. Masa bermula sekarang. D. Donkey. Setamat. Jawapan anda betul, 5 markah Negeri Sembilan. Soalan seterusnya untuk Eng Se Hong. Lukisan kejuruteraan terbahagi kepada dua, iaitu engineering drawings are divided into two. A. Lukisan mesin dan lukisan kerja, A. Machine drawing and working drawing, B. Lukisan mesin dan lukisan seni, B. Machine painting and art painting, C. Lukisan seni dan lukisan kerja, C. Art drawings and working drawings, B. Lukisan grafik dan lukisan mesin, D. Graphic drawing and machine drawings. Masa menjawab bermula sekarang.
D. Donkey. Masa tamat. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk Negeri Sembilan. Soalan seterusnya untuk Kirani. Soalan 33, 3 paparan lukisan standard dalam reka bentuk kejuruteraan ialah question 33, 3 standard drawings used in engineering design are A. Depan, atas, kanan, A. Front, top, right, B. Atas, belakang, kanan, B. Top, rear, right, C. Depan, atas, kiri, C. Front, top, left, D. Depan, bawah, atas, D. Front, bottom, top. Masa menjawab bermula sekarang. A. Masa menjawab tamat. Jawapan anda betul. 5 markah untuk Negeri Sembilan. Okay, terima kasih peserta Negeri Sembilan. Seterusnya kita beralih ke pasukan Negeri Selangor. Soalan seterusnya untuk Yap Guan Jing. Soalan 34. Membuat kajian kemungkinan dan analisis struktur bangunan adalah tugas dan tanggungjawab. Question 34. Carry out the feasibility studies and building structure analysis are the duties and responsibilities of an A. Architect, B. Jurutera Mechanical, B. Mechanical Engineer, C. Juru ukur bahan, C. Quantity Surveyor, D. Jurutera Awam, D. Civil Engineer. Masa menjawab bermula sekarang. B. Boy. Masa tamat. Ulang jawapan anda. B. Boy. Boy, B. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk Selangor. Okay, soalan seterusnya untuk Sushil. Okay, soalan 35. Yang manakah bukan faktor kemalangan di tapak pembinaan? Question 35. Which of the following is not an accident factor at the construction site? A. Renjatan elektrik, A. Electric shock, B. Jentera, D. Machinery, C. Persekitaran tempat kerja, C. Workplace environment, D. Perancah, D. Scaffolding. Masa menjawab bermula sekarang. D. Okay, masa tamat. Jawapan anda salah. 0 markah untuk Selangor. Okay, soalan seterusnya untuk Adrian Roshan. Soalan 36. Satu silinder rata bersandar dengan permukaan yang cembung akan berada dalam keseimbangan. Question 36. A smooth cylinder lying on its convex surface remains in dash equilibrium. A. Stabil, A. Stable, B. Tidak stabil, B. Unstable, C. Neutral, C. Neutral, D. Dynamic, D. Dynamic. Masa menjawab bermula sekarang.
D for donkey. Masa tamat. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk Selangor. Okey, terima kasih pasukan Selangor. Kita kembali kepada pasukan Negeri Sembilan. Soalan seterusnya untuk Aina Nadira. 37. Soalan 37. Jika harga sebuah produk diberi sebagai fungsi P bersamaan 1024 per X tambah 1000, di mana X mewakili permintaan bagi produk tersebut, cari kadar perubahan bagi harga produk tersebut apabila permintaan adalah 2. Question 7. If the price of the product is given by function of P equal to 1024 over X plus 1000, where X represents the demand for the product, find the rate of change of price when the demand is 2. A 256, A 256, B negative 256, B negative 256, C negative 200, C negative 200, D 200, D 200. Masa menjawab bermula sekarang. B boy. Okay, masa menjawab tamat. Jawapan anda betul. 5 markah. Okay, soalan seterusnya untuk Eng Seng Hong. Okay, soalan 38. Apabila sebuah motosikal yang sedang bergerak dengan hala V dalam MPH menekan brake untuk berhenti, jarak V yang diperlukan sebelum ia berhenti diberi oleh dV bersamaan 0.05 V kuasa 2 tambah V. Cari kadar perubahan jarak terhadap halaju motosikal tersebut apabila halajunya adalah 40 mph. Question 38. For a motorcycle travelling at speed V in mph, when the brakes are applied, the distance D in feet required to stop the motorcycle may be approximated by the formula VV equal to 0.05 V squared plus V. Find the instantaneous rate of change of distance with respect to velocity when the speed is 40 mph. A 3, A 3, B 4, B 4, C 5, C 5, D 6, D 6. Okay, masa bermula sekarang. C 5. Okay, masa menjawab tamat. Jawapan anda adalah betul. 5 markah untuk Negeri Sembilan. Okay, soalan seterusnya untuk Kirani. Okay, 39. Okay, halaju air yang keluar feet per second FT per S dari pili bomber diberi sebagai V bersamaan 11.52 punca kuasa 2P, di mana P adalah tekanan air yang keluar daripada pili bomber tersebut. Cari kadar perubahan halaju air terhadap tekanan air jika tekanan air yang keluar adalah 20. Question 39. The velocity of water in feet per second at the point of discharge from the fire hydrant is given by V equal to 11.52 the square root of P, where P is the pressure of the water at the point of discharge
from fire hydrant. Find the rate of change of the velocity with respect to pressure if the pressure is 20. A 1.1 A 1.2880, A 1.2880, B 1.3880, B 1.3880, C 1.4880, C 1.4880, D 1.6880, D 1.6880. Masa menjawab bermula sekarang. B for boy. Masa tamat. Jawapan anda adalah salah. Tiada markah untuk Negeri Sembilan. Okey, terima kasih pasukan Negeri Sembilan. Kita beralih ke pasukan Negeri Selangor. Soalan seterusnya untuk Yap Guan Jin. Okay, sekumpulan angkasawan dari bumi menjalankan eksperimen di planet X. Mereka menguji kelajuan sebuah objek yang jatuh bebas dari tempat tinggi dan diwakilkan dalam persamaan S bersamaan dengan 12.83 T kuasa 2 meter dengan T dalam saat. Cari halaju batu yang dijatuhkan 600 meter dari tebing tinggi pada nilai T bersamaan 3 saat. Question 40. An experiment has been done at planet X by a group of astronauts. They test a free fall object and came up with an equation which is S is equal to 12.83 T squared meters with T in second. A seam of rock is dropped from the top of a 600 meter cliff. Find the speed of the rock at value of T equal to 3 seconds. A 76.98, A 76.98, B 76.97, B 76.97, C 75.68, C 75.68, D 75.67, D 75.67. Masa menjawab bermula sekarang. A 76.98. Masa tamat. Jawapan anda betul. 5 markah untuk Selangor. Okey, soalan seterusnya untuk Sushil. Okey, integer P, Q dan R memenuhi P darab Q bersamaan 14, Q darab R bersamaan 10 dan R darab P bersamaan 35. Apakah nilai P tambah Q tambah R? Question 41, the positive integers P, Q and R satisfy P multiply Q equal to 14, Q multiply R equal to R multiply P, Q multiply R equal to 10 and R multiply P equal to 35. What is the value of P plus Q plus R? A 12, A 12, B 14, B 14, C 16, C 16, D 18, D 18. Sorry, masa menjawab bermula sekarang. D.
Masa tamat. Boleh ulang jawapan? D for donkey. Terima kasih. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk Selangor. Next, seterusnya soalan untuk Adrian. Okay, 42. Duit shilling dilambungkan 10 kali. Apakah kebarangkalian hanya 2 lambungan pertama akan menghasilkan kepala? Question 42. A coin is tossed 10 times. What is the probability that only the first 2 tosses will yield head? A, B, C, D. Masa bermula sekarang. A. Okay, masa tamat. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk Selangor. Okay, terima kasih pasukan Selangor. Kita kembali kepada pasukan Negeri Sembilan. Soalan seterusnya untuk Aina Nadira. Okey, soalan 43. Bagi satu taburan binomial, mean ialah dalam kurungan 15/4 dan variance ialah dalam kurungan 15/16. Nilai P ialah, question 43, for a binomial distribution, the mean is in bracket 15/4 and the variance is in bracket 15/16. The value of P is A 1/2, A 1/2, B 15/6, B 15/16, C 1/4, C 1/4, D 3/4, D 3/4. Masa menjawab bermula sekarang. C. Masa tamat. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk Negeri Sembilan. Okey, soalan seterusnya untuk Eng Seng Hong. Okey, soalan 44. Rajah menunjukkan 2 garis lurus PQ dan RS. Diberi garis lurus PQ dan RS adalah selari. Cari nilai X. Question 44. The diagram shows 2 straight lines PQ and RS. Given the straight lines PQ and RS are parallel, find the value of X. A 10, A 10, B 56, B 56, C 28, C 28, D 67, D 67. Masa menjawab bermula sekarang. D, boy. Masa tamat. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk Negeri Sembilan. Okey, soalan seterusnya untuk Kirani. Okey, soalan 45. Rajah menunjukkan sebuah poligon. Cari parameter bagi poligon tersebut. Okay, question 45. The diagram shows a polygon. Find the parameter of the polygon. A 625, A 625, B 930, B 930, C 670, C 670, D 1250, D 1250. Masa menjawab bermula sekarang.
C. Masa tamat. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk Negeri Sembilan. Okey, terima kasih pasukan Negeri Sembilan. Seterusnya kita ke pasukan Selangor. Soalan seterusnya untuk Yap Guanji. Okay, soalan 46. Panjang sisi yang manakah dalam setiap berikut tidak dapat membentuk segitiga bersudut tegak? Question 46. Which side length in each of the following cannot form a right angle triangle? Okay. 1, 8 cm, 8 cm, 15 cm, 17 cm, 2, 9 cm, 12 cm, 18 cm, 3, 12 cm, 18 cm, 20 cm, 4, 15 cm, 20 cm, 25 cm. Okay. A, 1 dan 2, A, 1 and 2, B, 3 dan 4, B, 3 and 4, C, 2 dan 3, C, 2 and 3, D, 1 dan 4, D, 1 and 4. Masa menjawab bermula sekarang. C, 2 and 3. Okay, masa tamat. Jawapan anda betul. 5 markah untuk Selangor. Yes. Soalan seterusnya untuk Sushil. Okey. Soalan 47, dia beri 3 titik A dalam kurungan negatif 1, 3, B, negatif 7, negatif 5 dan C, P9. Cari nilai P jika jarak AB sama dengan jarak AC. Question 47, given 3 points A, negative 1, 3, B, negative 7, negative 5, and C, P9. Find the values of P if the distance of AB is equal to the distance of AC. A, 9 atau 7, A, 9 or 7, B, 9 atau negatif 7, B, 9 or negative 7, 9 or negative 7, C, negatif 9 atau 7, C, negative 9 or 7, D, negatif 9 atau negatif 7, D, negatif 9 or negatif 7. Masa menjawab bermula sekarang. C. Masa tamat. Jawapan anda betul. 5 markah untuk Selangor. Okey, seterusnya soalan terakhir untuk Adrian Roshan. Okay, soalan 48. Rajah menunjukkan garis lurus KL yang memotong pada paksi X dan paksi Y di titik K dan L. Titik A ialah titik tengah KL, hitung jarak OA. Okay. Question 48. Diagram shows the straight line KL that cuts the x-axis and y-axis at points K and L. If A is the midpoint of KL, calculate the distance of OA. A, punca kuasa 2, 12. A, the square root of 12. B, punca kuasa 2, 88. B, the square root of 88. C, punca kuasa 2, 29.
C, the square root of 29. And D. D, punca kuasa 116, the square root of 116. Masa menjawab bermula sekarang. C. Masa menjawab tamat. Boleh anda ulang jawapan anda dan nombor yang anda ingin sebut? C. Square root of 29. Jawapan anda betul, 5 markah untuk Selangor. Okey, terima kasih kepada kedua-dua pasukan. Kita telah berjaya menamatkan round 1, okey, untuk suku akhir. Okey, fine. Okey, so kita akan take 5 untuk persediaan pusingan super quiz. Okey. Ya. Kan? Ingat kan? Kan? Okey, boleh kita mulakan terus untuk pusingan super quiz. Semua dah bersedia ke? Susil belum ada di dalam kita ni kan? Okey, Dah ada. belum ada. Gambar Satu yang belakang satu. Kamera. Kamera. Susil, kamera di belakang tidak nampak. Sehong, punya kamera belakang pun tak nampak. Eng Sehong. Okey, Susil okey. Eng Sehong, kamera belakang anda tak nampak. Okey, depan nampak. Alright, baik, baik. Okey, Yep, lampai ke belakang sekejap, saya tengok muka awak. Alright, thank you. Boleh mulakan. okey, perlu ke cikgu Nur Azhar terangkan pasal pusingan super quiz ni ke tak perlu? Saya terangkan sedikit lah nanti. Okey. Kita macam ni, kita teruskan macam tadi juga. Okay. Sekiranya apabila anda telah menjawab dan saya rasa ragu-ragu dengan jawapan anda bersedia untuk tulis.
tulis di atas kertas A4 yang telah anda sediakan dan tunjuk menggunakan kamera anda, okey, supaya saya dapat baca jawapan anda itu. Just in case kalau jawapan anda tidak jelas daripada bahagian saya. Right? Anda bersedia bagian itu. Tapi kalau dia jelas, saya tidak perlu minta lah. Yang tu kita tak akan kira masa 35 saat tu mungkin sempat. Tapi jawab tu mesti dalam within that 35 seconds. Okay? Dan perbincangan boleh dilakukan macam tadi juga. Dan saya harap anda kekalkan disiplin yang baik, iaitu tidak ada mengganggu pasukan lain dan bertanding secara sihat. Okey, Puan Pengerusi Majlis, kita boleh teruskan. Okey, terima kasih Cikgu Nur Azhar. Okey, untuk pusingan super quiz, okey. So saya akan terdapat 8 soalan, okey, yang akan dibuat pilihan oleh setiap pasukan sebanyak 2 kali. Okey. So untuk round yang pertama, ketua pasukan bagi Negeri Sembilan boleh membuat pilihan soalan anda. Soalan 6. Soalan 6. Okey, soalan 6. 15 nombor mempunyai purata 15. 5 nombor ini mempunyai purata 5. 4 nombor lain mempunyai purata 4. 3 nombor mempunyai purata 3 dan 2 nombor dengan purata 2. Berapa nombor yang tinggal? Question 6. 15 numbers have an average of 15. 5 of these numbers have an average of 5. 4 other numbers have an average of 4. 3 an average of 3. And 2 an average of 2. What is the remaining numbers? Okay, masa menjawab bermula sekarang. If you already have the answer, you can just tell me. Do you have any answers? One. Oh, I think it's 1. One. 1. Our answer is 1. Masa tamat. Jawapan anda tidak betul. Tiada markah untuk Negeri Sembilan. Okay, so seterusnya adalah untuk pasukan dari Selangor. Okay, so ketua pasukan boleh membuat pilihan nombor bagi pasukan Selangor. Pasukan Selangor memilih soalan 7. Soalan 7. Okay, so soalan 7. Apakah output berdasarkan segmen kod Python berikut? Question 7. Why is the output based on the following Python code segment? Okay, masa menjawab bermula sekarang. I think the answer is A lebih besar daripada B. What do you guys think? Yeah, that should be the answer. Hakim, jawapan kami ialah A lebih besar daripada B. Okay, masa tamat. Untuk Selangor, soalan 1, jawapan anda betul. Okey. 15 markah untuk pasukan Selangor. Okay, seterusnya kepada pasukan Negeri Sembilan, sila buat pilihan soalan anda.
Nombor 4. Soalan 4. Okay, soalan 4. Nama penuh NASA adalah? NASA stands for. Okay, masa menjawab bermula sekarang. Mana ni? That is for national. National Aerospace. National Aerospace. Jelas A. The answer is National Aerospace. Masa menjawab tamat. Okey. Jawapan yang diberikan oleh pasukan Negeri Sembilan adalah tiada markah untuk 9. Okey, dan terakhir pasukan Selangor sila buat pilihan untuk soalan anda. Soalan 1, 2, 3, Pasukan Sekolah Negeri 5. soalan 2. Soalan 2. Ya, 2. Okey, soalan 2, apakah teks cipher yang terhasil apabila co-curriculum disulitkan menggunakan rail fence cipher dengan kunci bersamaan 2? What is the cipher text when co-curriculum is encrypted using rail fence cipher with key equal to 2? Masa menjawab bermula sekarang. I think it should be KKRKLMOUIUU. How about you guys? I haven't counted. We should go Yeah, with that. that's all I got. I think our answer is KKRKLMOUIUU. Semasa tamat. Masa menjawab tamat. Baik. Ketua Pasukan Selangor, sila tulis jawapan anda. Cikgu Chung Zemang, tolong saya tengok. Is it Dan bergerak. terbalik? Jawapan memang betul. Jawapan betul. Okey, terima kasih Cikgu Chung Zemang. Okey, terima kasih kepada semua peserta. So kita telah selesai menjawab soalan untuk segi akhir pada hari ini, round pertama dan juga super quiz. Saya berikan masa kepada Hakim, Cik Nur Azhar dan Cikgu Chung Zimiang untuk mengira markah dan mengumumkan pemenang bagi pusingan pada hari, petang ini. Okay, saya dan Cikgu Jung Zemang akan keluar sekejap. Okay, kami akan bincang sebentar saja. Lepas itu kami akan masuk semula untuk mengumumkan pemenang yang akan layak ke peringkat seterusnya. Ya.
Okey, Puan Pengurusi Majlis, kami telah kembali selepas berbincang dan kita memperhalusi setiap butiran-butiran yang kita catatkan dalam pertandingan ini. Saya ingin puji untuk semua peserta-peserta yang bersama saya pada hari ini, bersama kita. Betapa gembiranya saya melihat anda semua mencuba bersungguh-sungguh. Kita tahu benda ini bukan mudah, okey, memang sangat mencabar. Anda konsisten dan berdisiplin. Dan itu amat membanggakan. Tak kiralah anda dapat peringkat seterusnya atau tidak, kita amat bangga dengan anda dan satu hari nanti cikgu harap jumpa anda di puncak kejayaan. Okey, itu sangat bagus. Teruskan minat dalam bidang STEM. Okey, seterusnya kita dapat tengok kelancaran lagi sebab semua orang bekerjasama. Okey, kamera pun on. Cikgu perhatikan anda stay put at your own place without moving an inch. Okey, it's very very good. Itu disiplin yang kita nak. Okey, itu kunci untuk berjaya tu. Okey, jadi kita dah jumlahkan markah dan sebentar lagi Cikgu Chung Zeming akan mengumumkan jumlah markah dan seterusnya mengumumkan pasukan yang akan berjaya ke peringkat seterusnya. Untuk kedua-dua pasukan, sebenarnya anda telah pun berjaya. Tak kiralah kalau anda boleh forward ke tidak lepas ni, anda sudah berjaya. Don't give up, jangan putus asa. Be satisfied and proud of yourself. Right? Okey, saya serahkan kepada Cikgu Chung Zeming untuk mengumumkan markah dan seterusnya mengumumkan pemenang. Silakan. Selamat petang kepada semua. Okey, di sini saya nak mengumumkan markah keseluruhan untuk dua negeri dulu. Bagi negeri 9, jumlah markah keseluruhan adalah sebanyak 55 markah. Manakala bagi negeri Selangor, jumlah markah keseluruhan adalah 80 markah. So maksudnya di sini adalah pasukan Selangor akan marah ke perlawanan yang seterusnya. Tahniah kepada semua. Okay, thank you. Okay, thank you Cikgu Chong. Okay, so tahniah kepada kedua-dua pasukan sebenarnya yang telah berusaha menjawab dengan bersungguh-sungguh pada pertandingan pada petang ini. Dan tahniah kepada pasukan daripada Selangor yang akan mara ke pusingan separuh akhir yang akan berlangsung pada pagi esok. Okay, terima kasih kepada semua yang bekerjasama untuk pertandingan pada hari ini. Okay, saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada Cikgu Nur Azhar, kepada Cikgu Chung, kepada Cikgu Mio yang bersama-sama kita pada petang ini. Okay, so itu sahaja daripada saya. Mohon maaf sekiranya ada
kesilapan dan ketidaklancaran sepanjang saya mengendalikan pertandingan pada pekan ini. Okey, sekian, terima kasih. Bye-bye semua. Bye. Bila tahniah. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Okey. Bye-bye. Okey. Tahniah and good luck for the next round. Thank you, teachers. You are welcome. Okay, welcome. Thank you. Cik Mio. Habis Ya. ni. Cik Ya. Mio di mana? Cik Mio di mana? Di sekolah. Oh, tak balik lagi. Okay. Okay. Kumpul di